شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Dan kita tinggalkan dulu surah Al-Fatihah. Dan hari ini saya nak sambung perbincangan kita yang berkaitan dengan akhir zaman. InsyaAllah kita nak bincang tentang seorang Nabi dan Rasul yang dilahirkan lebih 2000 tahun yang lalu. Sekarang ini masih hidup dan kemudian akan didatangkan ke bumi sekali lagi untuk meneruskan tugasnya. Nabi itu ialah Nabi Isa ibnu Maryam. Cik Mustafa bagi feedback, dia kata ustaz ni laju sangat, minta tolong perlahan sikit. Itu masalah saya je, minta maaf. Saya cuba perlahan sikit, tapi saya memang tak tahu macam mana cakap nak laju je. Bawa kita pun nak laju juga, tak reti nak lambat-lambat. Sebab itu satu lagi yang lain tuan-tuan, saya juga perangai saya ni kadang-kadang kalau ustaz nak cerah macam ni, dia katakan syukur, kita salat berjamaah dan sebagainya. Saya duk fikir yang tu orang semua dah tahu dah, understood dah. So saya terus kepada point apa yang nak saya katakan. So minta maaf ya kalau misalnya laju sangat. Cuma siapa boleh bagi isyarat sikit ke? Kan break sikit ke? Baik tuan-tuan, kalau kita tengok dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 45-46, kita nak bincang Nabi Isa secara panjang lebar lah, sebab kita akan merujuk kepada persoalan akhir zamannya. Dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 45, firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, idh qalatil malaikatu ya Maryam innallaha yubashshiruki bikalimatin min ismuhul masih Isa ibn Maryam wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Ingatlah ketika malaikat berkata, wahai Maryam, Allah memberikan kabar gembira kepada kamu bahawa Allah akan mengurniakan seorang anak yang kau kandung semata-mata dengan kalimah daripada Allah. Nama anak itu Al-Masih ibnu Maryam, seorang yang terkemuka di dunia dan di akhirat, juga orang yang dimuliakan oleh Allah. Tonton dengan ayat ini kita jelas, tak pening-pening kepala. Macam mana ya satu orang perempuan boleh mengandung, boleh beranak, tak ada suami juga? Adakah dia berzina dan sebagainya? Yang ini jelas, clear, tak ada masalah. Kalau orang lain pelik tuan-tuan dia macam-macam, macam mana Alah, kita serah pada Allah. Allah Ta'ala yang melakukan segala-galanya. Dia jangankan nak cipta manusia tak ada ayah, cipta manusia tak ada ayah dan ibu pun ada juga. Misalnya Nabi Adam AS diciptakan oleh Allah tanpa ayah, tanpa ibu. Siti Hawa diciptakan pun tanpa ayah, tanpa ibu dan sebagainya. Semuanya adalah Allah sangat berkuasa. Tuan-tuan, bila kita sebut la ilaha illallah, maknanya bukan sekadar tiada Tuhan selain Allah ataupun tiada Tuhan yang layak disembah selain Allah, tapi termasuklah tiada yang maha berkuasa selain Allah, tiada yang maha mendengar selain Allah, tiada yang maha menerima pengampunan selain Allah. Yang hujung yang kita tengok Asmaul Husna tu, yang 99, yang itu adalah merangkumi dalam kata-kata itu. Kita lihat di sini tentang bagaimana bila sebut Maryam ni tuan-tuan, kita ada senjata nama Maryam. Ada kena-mengena tak senjata Maryam tu dengan Maryam yang kita bincang? Dia ada kena-mengena. Kena-mengena dari segi nama. Orang Melayu tuan-tuan buat senjata, nak bagi nama apa ni? Yang itu orang Melayu hubungannya dengan Islam. Jadi dalam tengok tu, kita bagi nama nak ikut nama ibu Nabi Isa, iaitu Maryam. Tapi taklah sebut senjata Maryam, tapi sebut Maryam.
Meriam ni ada beberapa jenis tuan-tuan. Ada yang besar. Yang besar ni tujuannya untuk bukan untuk bunuh manusia, tapi untuk nak pecahkan tembok kalau dalam perang dan sebagainya. Kemudian ada yang kecil lagi sikit. Ada juga satu meriam yang dinamai Laila, mengambil sebenarnya cerita Laila Majnun. Jadi ini orang Melayu yang memang sangat rapat dengan Islam, keadaannya begitu. Senjata pun ada. Dan tuan-tuan, senjata orang Melayu ni ada dua jenis ya. Satu dikatakan senjata kelompok betina, satu senjata kelompok jantan. Pelik juga, ada ke senjata betina, senjata jantan? Kan? Saya pun baru tahu ni tuan-tuan, baru belajar pun, sebelum ni tak tahu. Senjata kelompok betina ni senjata yang untuk jarak jauh, anak panah ke meriam dan sebagainya. Jadi orang Melayu dulu kalau perang dia guna yang ini. Tapi bila dah sampai dekat tu, dia akan apa? Dia guna pedang ke, dia guna keris dan sebagainya, lembing dan sebagainya. Yang itu ialah senjata kelompok jantan. Senjata tu tak adalah jantina jantan ke betina, tapi dikatakan kelompok jantan. Ini tentang senjata. Tuan-tuan, ketika Melaka berperang dengan Portugis, orang Melaka guna senjata apa tuan-tuan? Agak-agak je lah. Guna meriam. Kalau dalam sejarah Melayu, tuan-tuan mungkin baca sejarah Melayu. Saya pun baca sejarah Melayu untuk peksa je dulu. Lepas tu dah tak ingat lah apa dalam tu. Dalam sejarah Melayu dituliskan bahawa orang Melayu perang dengan Portugis pakai keris, pakai lembing, sedangkan kawan tu pakai meriam. Tetapi dalam catatan Portugis, orang Melayu guna senjata meriam yang canggihnya lebih hebat daripada meriam buatan Jerman pada waktu itu. Jadi artinya kalau kita tengok Tun Sri Lanang tulis sejarah Melayu memang ada masalah. Dan orang kata Tun Sri Lanang ni muka-muka Melayu tapi jiwanya jiwa Portugis. Itu satu persoalan ya. Tapi syukur tuan-tuan, alhamdulillah Tun Sri Lanang ni ketika perang dengan Aceh telah ditawan oleh Aceh dan kemudian telah ditaubatkan, dirajakan di Samarlanga. Dan dia menjadi raja di Samarlanga, di satu kawasan di Aceh, dan rumahnya sampai sekarang masih ada. Kerajaan Aceh bina baik dan sebagainya, rawat. Makamnya pun ada di sebelah, dan dikatakan bahawa banyak tanah wakaf yang telah dilakukan, yang telah diberikan oleh Tun Sri Lanang. Jadi kita doakan yang terbaik tuan-tuan. Saya nak buat cerita ni tuan-tuan, kita doakan supaya Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosanya yang macam muka Melayu dan sebagainya dan lain-lain, tetapi jiwanya Portugis. Tapi itu sebelum dia meninggal. Endingnya dia adalah sangat baik. Okey ke tak okey suara saya? Okey tak? Dah okey? Kira dah boleh lambat sikit lah. Sorry. Yang itu kejap lagi dia laju balik. Baik, bila perang ini tuan-tuan, kita mungkin ingat balik kata-kata Hang Tuah. Tapi yang kita selalu sebut setengah je. Takkan Melayu hilang di dunia. Sekerat ada sambung lagi tuan-tuan. Takkan Melayu hilang dunia selagi Jawa ada bersama. Hebatnya Jawa. Ada tak Jawa-Jawa sini? Ke Jawa yang tak mengaku Jawa lagi? Cuma Sabah Jawa tak mengaku Jawa. Ada sebab kenapa Hang Tuah kata begitu? Kenapa dikatakan takkan Melayu hilang dunia selagi Jawa ada bersama? Sebab Jawa sentiasa bersama-sama dengan Melayu. Dalam perang Portugis melawan Portugis, ramai orang Jawa yang tolong perang menjadi tentera Melaka, ramai yang syahid di Melaka. Tapi dalam sejarah tak ada tuan-tuan. Sejarah ditulis oleh Barat ataupun orang Melayu tapi dengan keadaan Barat. So yang ada sejarah hebatnya Portugis menawan Melaka 1511. Kapal Mendam Berahi hilang dah, tak ada. Tapi yang ada ialah kapal Portugis dan sebagainya dan lain-lain. Itulah kita ditipu oleh Barat. Pun nampak dah okey suara lambat Itu sebagai contoh. Dan sebab itulah ada pantun, kalau roboh kota Melaka, papan di Jawa saya dirikan. Kalau sungguh bagai dikata jiwa dan raga saya serahkan. Hebat tuan-tuan. Dan orang dulu buat pembayang pantun ni, pembayang maksud ini, dia melihat kepada perkara yang benar-benar berlaku. Jadi bila sebut kalau roboh kota Melaka, papan di Jawa kami dirikan, orang Jawa sangat hebat masa itu. Bila roboh kota Melaka 1511 dikuasai oleh Portugis, Jawa, kalau tak saya, kerajaan Demak yang bangkit dan mengambil alih sebahagian daripada tugas Melaka yang itu. Saya katakan tadi kalau dulu orang buat pembayang maksud pantun ini berdasarkan perkara yang benar-benar berlaku. Pisang emas di bawah belayar masak sebiji di atas peti. Memang ada orang nak pergi
belayar, bawa peti. Dalam peti itu adalah baju dan sebagainya. Bawa pisang emas yang baru tebang, letak di atas peti. Tengah-tengah belayar, masak sebiji. Maka jadilah pembayang maksud, pisang emas di bawah belayar, masak sebiji di atas peti. Betul ke tidak? Betul. Dan termasuklah kalau pantun Pulau Pandan jauh ke tengah, gunung Daik bercabang 3. Memang sahabat saya pernah pergi Pulau Penyengat ke apa ya? Tengok Pulau Pandan jauh ke tengah, gunung Daik bercabang 3. Masa itu nampak aja tu. Dia tak adalah buat pantun gunung Daik bercabang 3, gunung Ledang tak ada cabang langsung. Tak ada. Sebab nak tengok gunung Daik sana, nak tengok gunung Ledang, lain dah hijau. Sebut gunung Ledang tuan-tuan. Saya tengok satu ceramah. Inilah perangai Ustaz Bagas Selamat. Bila dia cakap dia mengebat tempat lain. Ustaz Badli Shah ya, dalam ceramah dia kata orang Yahudi sedih sangat tak boleh datang ke Malaysia. Hai kesian Yahudi ni tuan-tuan. Sedih sangat dia tak boleh datang ke Malaysia. Kenapa dia datang ke Malaysia? Dia nak pergi ke Ophir. Ophir tu kat mana? Gunung Ledang. Kenapa nak pergi sangat Ophir? Sebab dalam Bible menyebutkan bahawa, dalam kitab mereka menyebutkan King of Solomon mengambil emas dari Ophir, O-P-H-I-R. Dan macam kita dah bincang sebelum ini, orang barat cari Ophir, dia merata-rata di bumi Ambiak, Makkah, Mesir dan sebagainya, tak jumpa. Tiba-tiba jumpa di Johor, iaitu di Gunung Ledang. So Gunung Ledang tu kalau tuan-tuan pergi Google Map, typekan Gunung Ledang, dia akan tulis Gunung Ledang, bawahnya ialah Mount Ophir. Itu yang Yahudi nak sangat pergi tu, nak tengok. Dia tahulah emas dah orang barat kebas dah. Paling tidak aku nak tengoklah gunung di mana King of Solomon mengambil emas itu. Yang tu. Dan dalam sini tuan-tuan, kita boleh pergi Israel, tapi Israel tak boleh masuk ke negeri kita. Itu satu kelebihan kita kot. Walaupun dalam pasport kita dah cap boleh masuk mana-mana negeri kecuali Israel, tapi masih boleh pergi sebab Israel ini di bawah adalah perjanjian dengan PBB, dan dia PBB dengan perjanjian itu, maka mana-mana orang yang di bawah PBB dia boleh masuk ke Israel. Yang itu. Baik, kita berbalik kepada persoalan tentang Nabi Isa AS, sebaiklah kepada Maryam dan sebagainya. Jadi Allah Ta'ala jelaskan kepada kita tentang bagaimana Allah memberikan khabar gembira bahawa Maryam itu dilahirkan tanpa suami. Ayat yang berikutnya, wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahlan wa minas salihin. Dia akan berkata-kata kepada orang ramai semasa masih kecil dalam dukungan, dan semasa dewasa ia adalah orang yang saleh. Ini Allah Ta'ala, ini antara ayat-ayat bagaimana keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu taala kepada Nabi Isa AS. Dalam masa dia didokong itu pun, didokong maknanya baby baru lahir dia boleh bercakap. Ceritanya saya tak ingat, tuan-tuan lebih macam ni. Bila Maryam mengandung tuan-tuan, saudara mara dia macam mana? Marah sebenarnya. Kau Maryam ni, kau buat malu saudara je, kau ni anak orang baik-baik, macam mana kau tak ada suami kau boleh mengandung? Tak? Dan sebagainya. Dan Maryam pun kena pekakkan telinga lah. Aku nak cakap macam mana? Aku nak cakap Allah Ta'ala yang macam ni, dia mana percaya tak? Dan sebagainya. Yalah tuan-tuan, memanglah kalau sekarang ni pun ada orang nama Maryam, tiba-tiba dia mengandung, dia belum nikah. Engkau ni apa pasal mengandung belum nikah ni? Ini macam Maryam ibu Nabi Isa. Agak-agak percaya ke tak percaya? Memanglah langsung tak percaya kan. Baik, jadi oleh kerana itu ketika hendak melahirkan anak, Maryam ini pergi ke satu tempat, dan di sana dia bersandar-sandar di sebatang pohon korma, dan dikatakan pokok korma itu dah mati pun, di depannya ada anak sungai yang dah kering. Lepas tu dilahirkanlah anak di situ, dan Allah Ta'ala perintahkan gegar pokok korma ini. Tuan-tuan agak-agaklah orang baru beranak suruh gegar pokok korma, boleh gegar ke tak boleh gegar? Cik Mustafa yang belum beranak, dia belum beranak dah. Cik Mustafa pun, sorry Cik Mustafa yang belum beranak ni pun kalau suruh gegar pokok korma tak jadi. Tapi Allah Ta'ala suruh gegar je lah. Jadi kalau kita Allah Ta'ala suruh gegar je. Habis dia tak gak itu ceritain, itu urusan Allah. Dan dia gegar itu, maka jatuhlah buah-buah korma untuk dimakan dan sebagainya. Macam juga Nabi Musa AS, bila depannya Laut Merah, di belakangnya tentera Fir'aun, Allah Ta'ala suruh pukul tongkat. Kalau nak fikir logik ke, Tuhan nak pukul tongkat, pukul kalau ni buat apa tak? Mungkin Allah Ta'ala kata nanti laut terbelah. Alah, tak masuk akal pun. Ini Nabi-Nabi tak perangai macam tu. Nabi-Nabi perangai tak macam tu. Allah Ta'ala suruh pukul je lah.
dan bila dipukul terbelahlah laut itu menjadi 12 lorong untuk 12 anak-anak suku kaum anak-anak Nabi Yakub AS. Maknanya kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Yusuf AS satu lorong, kaum Binyamin satu lorong, Yahuda satu lorong dan sebagainya begitu. Jadi kalau kita tengok di sini tentang bagaimana perintah Allah suruh gegarlah. Dan kemudian ketika balik maka dokonglah baby yang baru lahir, dan orang pun kutuk, ni orang zina ni, dah lahir dah anak zina ni dan sebagainya. Dan waktu itu Maryam tak nak cakap, kau tanya budak ni. Tanya budak ni. Orang pun pelik juga. Ai Maryam, budak ni kan baru lahir. Kalau aku tanya macam mana nak dengar, macam nak faham, lepas tu macam mana dia nak jawab. Dan masa itulah Nabi SAW berkata-kata, menyatakan bahawa ibunya tidak berzina dan sebagainya. Yang ini tuan-tuan saya belum tengok balik, kita akan tengok balik nanti kemudian, dan insyaAllah satu masa nanti kita akan bincang tentang keluarga Imran dan sebagainya. Bagaimana Maryam ini tinggal di mihrab. Mihrab ini tempat yang berada di Masjidil Aqsa, dan masa itu dia menjadi petugas kepada Masjidil Aqsa. Kerjanya setiap hari bersihkan masjid dan sebagainya. Kini kerana nazar ibunya dulu. Dan setiap kali Nabi Zakaria nak hantar makanan, tiba-tiba sudah ada makanan di hadapan Maryam. Bila tanya Maryam, siapa yang hantar makanan ni? Allah Ta'ala yang bagi secara langsung. Ini keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada Maryam. Nabi SAW adalah seorang Nabi dan Rasul. Tuan-tuan kat sini kalau kita tengok di Indonesia baru-baru ni ada viral. Ada satu orang Kristian yang mengatakan bahawa Isa ibnu Maryam, Nabi Isa itu bukan Jesus. Dia kata Nabi Isa itu bukan Jesus, orang lain. Waktu itu lepas tu saya tak tengok yang itu video itu, tapi saya tengok satu video Ari Untung. Ari Untung ni seorang artis Indonesia yang sudah hijrah kepada Islam sangat baik, dan dia panggil Donny Tan. Donny Tan ni orang yang dulunya Kristian dan dia simpan Bible banyak lagi, dan dia sekarang jadi ustaz. Ni dia di Ayah Sofia Mu'alaf Center Indonesia. Panggil Donny Tan, so tanya, macam mana Mas Donny, ini Jesus dengan Nabi Isa ni sama tak? Ya sama, dia kata. Jesus dalam Kristen dengan Nabi Isa itu sama, orangnya sama, tetapi pemahaman orang lain. Jadi macam mana kita Isa sebut tapi mereka sebut Jesus? Dia Doditan boleh huraikan yang panjang dengan bahasa Aramik dan sebagainya. Tapi senang cerita macam inilah, lidah manusia memang macam tu. Contohnya kalau orang nama Ishak tuan-tuan yang kata sebut Ishak ni Arab je, Melayu tak reti, Jawa 2 kali 5, Bugis pun sama juga, Jepun pun lebih kurang sama. Sebab itu kalau orang nama Ishak, kalau Arab dia panggil Ishak, kalau Jawa dipanggil Sekak, kalau Melayu dipanggil Sahak. Siapa tu Sahak? Iya ke? Aku tengok ejaan dia ISHAK. Yalah itu ejaan tapi panggil Sahak. Jawa panggil Sekak. Kok Sekak? Kepiye ejaan dia kepiye? ISHAK. Kan lebih kurang macam itulah. Bugis kata Saka. Tak? Yang mana tuan-tuan yang Bugis tu Saka. Jepun kata Sako. Macam juga di Negeri Sembilan, cikgu ajar ejaan EMPAT ompek. Itu EMPAT bunyinya ompek. Itu lebih kurang lidah manusia. So kita kata Isa ibnu Maryam, mereka kata Jesus, Moses, Adam, Jacob, Joseph dan sebagainya, itu memang lidah begitu. Dan tuan-tuan yang tadi bila ditanya, Donitan ditanya oleh Ari Untung, sama tidak? Sama. Apa buktinya? Kan buktinya. Donitan bercakap tidak berdasarkan macam tu, dia bawa sekali. Ni Quran terjemahan dalam bahasa Inggeris. Dalam bahasa Inggeris Isa ibnu Maryam tu diletakkan Jesus. So maknanya Isa ibnu Maryam dalam kata Arabnya, dalam terjemahan Inggeris disebut Jesus. Lepas tu ditunjukkan Bible, beberapa buah Bible ditunjuk. Dalam Bible menyebutkan Isa sebenarnya. Ada dalam Bible yang masih menyebutkan Isa. Jadi sebagai contoh, Isa ibnu Maryam ataupun Nabi Isa dengan Jesus itu adalah orang yang sama, tapi pemahamannya berbeza. Kita memahami bahawa Isa ini adalah seorang Nabi dan Rasul yang dilahirkan 2000 tahun yang lalu, lebih 2000 tahun, dan sekarang ini masih berada di syurga, akan turun semula akhir zaman. Lama lagi ke tak lama lagi, wallahu alam. Mungkin bayang kalau turun ni agak-agak Nabi Isa ni umur dah 2000 tahun. Macam mana orang umur 2000 tahun? Kan mungkin bayang macam tu kan. Tapi sebenarnya yang dalam syurga tu tak dimakan usia.
Turun-turun besok macam umur 33 tahun. Sebab ketika dia diangkat ke langit dulu, umurnya 33 tahun. Yang tu. Jadi handsome lagi. Banding kita ni, banding Mustafa mungkin dia menang sikit. Pasal dia muda lagi lah. Banding saya jauh lah. Handsome lagi sebab umur baru 33 tahun. Dan Nabi satu nanti, dulu kan dia belum nikah. Nanti bila turun jadi khalifah dia akan nikah. Mungkin nikah dapat orang selesa jaya, wallahualam, kita pun tak tahu. Ialah jodoh mana tahu je. Agak-agak ada orang selesa jaya yang boleh jadi isteri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hukum Islam tak mustahil sebenarnya kan. Baik. Jadi kalau gitu, macam juga kalau kita tengok Ashabul Kahfi yang ditidurkan selama 309 tahun, atau dalam kiraan masih 300 tahun, dan dibangkit. Tuan-tuan, kalau orang umur 300 tahun agak-agak macam mana? Bayangkan saya ni baru 78, muka dah kemek macam ni dah. Dulu handsome kau ni. Dulu handsome, sekarang dah tak kemek macam ni dah. Jadi kalau saya jumpa semalam, saya jumpa kawan-kawan jemaah agama dan sebagainya, nasib baik dia masih kenal. Saya beritahu, kau kalau tak kenal aku pun mana sabarlah, sebab dulu aku handsome, sekarang ni muka dah kemek-kemek tapi masih kenal. Kalau saya umur 300 tahun, agak-agak tuan-tuan macam manalah muka saya. Allahu Akbar. Tapi Ashabul Kahfi, salah seorang kita ambil nama Tamliko. Tamliko ni menteri yang paling kanan, menteri kepada dia. Mereka ni adalah 6 orang menteri Dicanius, seorang raja yang sangat zalim. Tamliko ni menteri yang paling kanan, sangat-sangat sangat penting bagi Dicanius, dan mereka lari kemudian ditidurkan oleh Allah di sebuah gua. Bangun-bangun dia rasa tidur 1 hari je. Berapa lama kita tidur? Alah 1 hari je, baru tidur 1 hari. Dan bila macam tu tuan-tuan, maknanya berubah. Muka tak berubah, badan tak berubah, baju tak berubah. Tengok muka dia pun sama. Tak adalah tengok, kenapa muka kau ni teruk sangat dia? Ya ke? Taklah. Kan tidur 1 hari, takkan muka aku teruk. Tengok, alah kau apa kurang? Dia tak ada macam tu. Badan masih macam baru semalam dia tidur. Lepas tu dia nak pergi beli roti. Tamliko nak beli roti, dia bimbang. Aku beli roti ni kena tangkap ni kan. Sebab waktu tu dia tak tahu yang dia ditidurkan lama. Oleh kerana itu dia tukar baju dengan pengembala. Sebab salah seorang antara mereka tu ada pengembala yang ikut. 6 orang menteri campur 1 pengembala, campur 1 anjing. Baik, tukar baju dengan pengembala, dia pun keluar. Bawa duit 3 dinar, 3 dirham yang dia jual korma sebelum dia larikan diri dari istana. Jadi dengan 3 dirham itulah dia pergi beli roti. Lepas tu, tapi dia pelik, kenapa lain sangat dia? Ada orang baca kitab Injil dan sebagainya. Waktu pelik kan, dulu Raja Dicanius ni raja sangat zalim. Dia pun beli roti. Bila roti beli, dia bayar dengan duit lama. Bila bayar dengan yang dibawa, yang diingat semalam tu, penjual roti kata, kau dapat harta karun kat mana ni? Kau berikan bagi aku sikit. Kan, waktu itu berlakulah dia punya pertengkaran lah. Harta karun apa benda lebih kurang. Yang dialog tu saya karang sendiri lah tuan-tuan. Harta karun apa benda? Ini duit 3 dirham yang kau jual kurma semalam. Tak, ini duit 300 tahun dulu. Kau mesti dapat harta karun. Kau mesti bagi aku sikit. Kalau tidak aku laporkan kepada raja. Dahlah jual roti nak mengancam pula. Akhirnya Tamliko pun dibawa kepada raja. Raja pun pelik, Tamliko pun pelik juga. Apa asal ni kan? Raja ni dah berubah dan sebagainya. Dan raja masa itu Raja Abdurrahman yang dah Islam. Dah Islam, suasana sudah berubah. Jadi raja akhirnya soal jawab dan sebagainya. Dia kata istilah kita, tuanku, patik semalam keluar dari istana, patik jual kurma, ni lah 3 dirham ni. Tapi orang kata ini adalah duit lama. Dia kata patik orang sini. Kata raja, kalau orang sini lah, kalau kau orang sini, kau sebut cuba nama-nama orang yang kau kenal. Dia sebutlah nama orang yang kenal, seorang pun tak kenal. Sebab yang disebut tu nama 300 tahun dulu kita juga. Akhirnya raja ni pun pening kepala. Macam mana ya? Nak menyatakan bahawa Tamliko ini orang yang benar. Engkau ingat tak rumah kau kat mana? Ni raja tanya, engkau ingat tak rumah kau kat mana? Ingat. Dia mintalah para pegawai iringi Tamliko pergi ke rumah dia. Alhamdulillah rumahnya masih ada. Cuma dah buruklah dah 300 tahun. Dan waktu itu diketuklah pintu. Bila ketuk pintu, keluarlah satu orang yang sudah tua tuan-tuan. Sangat tua. Bulu kening dia dah cantum antara kanan dengan kiri. Saya ni tua juga tapi bulu kening tak cantum lagi. Maksudnya okey lagi lah kan. Bulu kening dah cantum ni. Dengan begitu. Dan waktu itu bila datang, orang tua ni pun pelik juga. Apa hal ni?
Maka pegawai raja kata, pakcik, atuk, maaf tok, budak muda ni, tamliko tadi budak muda. Budak muda ni kata rumah ni rumah dia. Dia pun macam geram, kau ni pada pandai pula nak ngaku rumah kau kan. Dia pandangnya, siapa kau? Hoi, garang, siapa kau? Nama kau siapa? Tamliko. Bila sebut Tamliko dia teringat. Lagi sekali, Tamliko bin Fislin. Baru teringat. Inilah tok saudara saya yang termasuk dalam 6 orang Ashabul Kahfi yang ditidurkan oleh Allah, yang diceritakan oleh Nabi Isa kepada kita. Maka waktu itu dia pun peluklah kaki Tamliko. Jadi kalau kita tengok, siapa yang lebih tua dari segi umur? Tamliko lebih tua. Tapi dari segi jasadnya, siapa yang paling tua? Lebih tua. Cucu saudara dia yang lebih tua, yang bulu kening dah cantum tu. Dan Tamliko muda lagi, hebat lagi macam tu. Subhanallah kan. Jadi maknanya yang dia tidur itu, dia tidak merubah wajah dan sebagainya. Apalagi Nabi Isa AS. So Nabi Isa akan turun sebagaimana dia berusia 33 tahun macamnya tu. Baik, ini tentang ini. Jadi maknanya mungkin kalau tidak kan kita akan gambarkan Nabi Isa umur 2000 tahun. Macam manalah kita tak pernah tengok orang umur 2000 tahun kan. Ni bila bisa turun kita akan tengok rupanya bukan macam tu. Maknanya wajahnya masih muda lagi dan sebagainya. Baik, bila ditunjuk tadi, saya tak sudah tadi tunjukkan dalam Bible banyak menyebutkan tentang nama Nabi Isa itu disebut sebagai Nabi Isa. Bila sebut Bible ni tuan-tuan, ada satu hal ya. Sekarang ni orang Kristian sebenarnya bingung selalu dengan Bible. Kita pun tak tahu sebab kita bukan orang Kristian. Tapi kalau Doditan tadi, bila dia dalam satu video, dia ada satu orang perempuan Kristian Cina yang nak masuk Islam. Jadi sebelum dia mengucap, maka adalah perbualan dulu. Dia tanya, kamu bingung tak dalam Kristian? Yalah, pasal dia pun Kristian dulu. Dia bingung juga. Banyak yang bingung tuan-tuan. Dia kata kalau Tuhan satu, tiga dalam satu kan, Trinity tu dia, kita kalau tanya pendeta, dia akan muter-muter sana sini. Mengambilnya tak faham. Bukan saja kita tak faham, dia pun tak faham. Itu kata Dodita dia. Pelik macam mana Tuhan tu satu, tiga, macam pelik. Dan termasuk yang dia pelik macam ni. Kita tahu tak statement dia? Jesus, anak Tuhan yang diturunkan ke bumi untuk dibunuh. Dengan sebab dia dibunuh, maka dia menebus dosa semua manusia. Itu statement yang ada pada orang Kristian. Baik. Ditanya, kalau kamu ada ketika Jesus nak disalib, kan? Katalah dia, kalau kamu waktu Jesus nak disalib, kamu ada di situ dan kamu boleh tolong, kamu nak tolong tak agak-agak? Kalau fikir tentang agak, mestilah tolong aja. Sebab ini kan anak Tuhan nak disembelih, nak disalib, mestilah tolong. Kalau kamu tolong artinya tak jadi disalib, artinya dosa manusia tidak diampun. Bingung ke tak bingung tuan-tuan? Bingung? Ya. Okey, lagi baik. Satu lagi. Kalau kita tengok Jesus dalam Islam, Jesus tak dibunuh ya. Ini cerita Jesus dalam So dalam Islam boleh tak kita sebut Jesus tuan-tuan? Tak salah. Satu kalau kita tengok di Kuala Lumpur ya, Ustaz Firdaus Wong, dia tulis baju t-shirt ya. I am Muslim, I love Muhammad and Jesus, kan? I am Muslim, I love Muhammad and Jesus. Kalau kita tengoklah tuan-tuan, kalau saya belum cerita ni, tiba-tiba lah salah seorang budak Ustaz Firdaus Wong nak datang sini. I love Jesus. Memang pantang betul. Apalagi dia masuk masjid, Jesus tu Nabi Isa pun. Jadi yang dia tulis tu betul lah. Saya orang Islam, saya sayangkan Nabi Muhammad, dan saya sayangkan Jesus. Kita kena sayangkan Jesus tuan-tuan, dan kita kena beriman pada Jesus. Sebut Jesus boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Macam Ishak tadi nak pakai sekak ke, saka ke, salah kan? Jadi yang betul orang tu tak ada masalah. So maknanya, tapi kalau dulu-dulu tuan-tuan lah, bayangkan kalau di kampung orang sebut Jesus, agak-agak macam mana? Marah pakcik-pakcik, Jesus, kau jangan sebut-sebut Jesus tu. Habis Isa kan? Macam pantang sangat. Tapi bagi kita dah faham. Baik, contohnya yang tadi, dalam kaedah Kristian ya, asalnya sahabat Nabi Isa yang tu ialah Judas Iskariot, kalau saya salah nama minta maaf ya, yang diserupakan oleh Allah itu nama Judas Iskariot. Kalau saya salah minta maaf dalam tak tengok ni. Jadi asalnya Iblis bisikkan kepada Judas,
supaya tangkap Nabi Isa, jual kepada Yahudi. So dia dapat duit tu. Jual kepada Yahudi untuk dia apa? Untuk disalib dan dibunuh. Baik. Kalau begitu, dari segi nilai, dibunuh tadi untuk apa? Untuk mengampuni dosa-dosa manusia. Jadi kalau begitu, nilai iblis bisikan kepada Judais tu suruh dia tangkap, bagus ke tak bagus? Bingung tak? Takkan bagus. Iblis bagus ke? Katalah pasal matlabatnya supaya Jesus dibunuh. Jadi kalau begitu, iblis yang bisikkan kepada Judas Iskariot itu pun bagus. Judas tadi jual Nabi Isa pun bagus. Dan lepas itu Jesus disalib pun bagus. Sebab dengan itu dapat menebus dosa manusia. Jadi kan pelik, takkanlah iblis bisikan yang tu bagus, takkanlah dia belot kepada Nabi Isa bagus, takkanlah dia jual dapat duit dan bagus dan sebagainya. Yang ini yang Allah Ta'ala serupakan muka Judas Iskariot tadi dengan muka Nabi Isa, dan dia yang kena salib. Sebenarnya Nabi Isa tidak disalib. Baik, satu lagi yang Donitan tanya, lu lihat gambar, biasa jenis dia pakai dulu gua, lu lihat gambar besar, ada gambar Jesus kena salib, sebelahnya gambar Bunda Maria. Bunda Maria maknanya Maryam, Dia tengok ngapain dia buat, apa yang Bunda Mary buat. Dia menangis. Kenapa dia menangis? Ya, anaknya kena salib. Kenapa dia menangis? Patutnya dia tak menangis, sebab dengan disalib itulah dia dapat menebus dosa manusia. Sekali lagi bingung, tuan-tuan. Jadi dalam tu memang membingungkan. Alhamdulillah dalam Islam kita tak bingung. Jadi contoh kalau dalam Islam kalau orang mati syahid itu, mak yang ada anak mati syahid dia macam mana, tuan-tuan? Dia tak menyesal, malah dia syukur dan sebagainya. Ya, kalau menangis bolehlah menangis, tapi menangis tu bukan kerana apa. Ini ada satu kisah dulu, saya tak pasti zaman Nabi ke zaman para sahabat, di mana ada seorang ibu yang ada 7 orang anak laki-laki. 6 daripadanya dah mati syahid dah, tinggal 1. Dalam satu peperangan, yang 1 pun nak ikut pergi perang. Allah, tinggal 1 ni. Patutnya 1 ni bolehlah tolong mak dia apa-apa kat rumah kan. Tapi dia pergi perang dan tiba-tiba dia pun syahid. Bila dia syahid, orang nak jumpa mak dia ni, Allah, macam mana aku nak cakap kat mak dia ni kan. Maknanya nak cakap macam mana? Kalau aku cakap ni mesti menangis saja. Jadi oleh kerana itu cakap ni beralas jangan makcik, minta maaf dah makcik, ada hal sebenarnya beritahu. Sebenarnya ada masalah sikit ni. Tak cakap-cakap juga tak? Yalah, nak cakap benda yang orang sangat-sangat ni, kalau kau cakap mesti menangis makcik ni. Makcik ni pun tak sabar, kau nak cakap apa? Ada juga. Oh, kau nak cakap anakku dah mati ya? Yang tu lah makcik, minta maaf makcik. Lepas tu makcik ni menangis. Bila makcik menangis, dia pun kata, inilah yang aku sedih ni, aku yang tak tahan ni. Aku nak cakap ni macam mana, kalau tak cakap macam mana, bila aku cakap dia menangis, ni masalah ni. Tadi waktu makcik tu berhenti menangis, tanya balik, aku menangis bukan pasal bukan pasal anakku mati syahid. Tak, aku menangis kerana aku tak ada anak laki-laki yang lain. Kalau ada lagi anak-anak laki-laki yang lain, pasti akan aku suruh pergi semuanya perang supaya mereka mati syahid. Rupanya dia menangis pasal itu, bukan menangisi anak yang dah mati dan sebagainya. Yang ini kalau dalam Islam clear, tuan-tuan ya. Kalau meninggal itu untuk membela agama, maka tak ada. Dan termasuklah sekarang dalam peristiwa perang Palestin ini, ya, orang barat tengok, yang tu bagusnya YouTube ni, tuan-tuan. YouTube ni siapa punya? Satu soalan juga. YouTube lah. Yang tadi saya tengok satu video Indonesia, ya, dia tengok, dia survey apa aplikasi yang terbanyak digunakan di Indonesia, termasuklah yang nombor 10 apa ya, tapi saya ingat nombor 1 Facebook, nombor 2 Facebook, nombor 1 YouTube. Dan saya ingat semuanya semuanya aplikasi itu dimiliki oleh orang Yahudi. Rupanya tidak, saudara. Ada yang Yahudi, ada yang Kristian, ada juga yang share. Dan YouTube ni 3 orang yang share, 1 daripadanya orang Islam dari Bangladesh, 2 daripadanya Kristian. Rupanya bagus juga YouTube ni, paling tidak ada orang Islam. Dan adanya benda ni, tuan-tuan, Tentera Al-Qassam boleh
terus ambil gambar dan upload dan sebagainya. Dan ini menjadikan dunia tersentak sekarang ini. Apabila mereka melihat seorang ibu yang anaknya mati kena bom, dicium-ciuman atau tapi bersyukur pada Allah dan sebagainya, dia tak ada. Dan mereka fikirkan macam mana orang di Palestin ni ada iman yang sangat tinggi macam tu. Yang ini. Dan kerana itu maka mereka fikir macam mana iman sangat tinggi. Bila sebut iman tuan-tuan, dalam Kristian pun beriman juga. Dia beriman dengan Jesus, bahawa Jesus itu adalah anak Allah dan sebagainya begitu. Jadi oleh kerana itu mereka baca Quran. Dan ramai sekarang ni yang dah baca Quran, dia baca terjemahan je pun. Dan ramai juga yang masuk Islam, apalagi setelah peristiwa ada gencatan senjata. Bila gencatan senjata tuan-tuan, macam mana mereka tengok orang tawanan Israel yang ditawan oleh tentera Al-Qassam, macam mana mereka dilayan dengan baik. Mereka diserahkan dalam keadaan muka yang sangat ceria, dan masuk dalam van pun lambai-lambai lagi. Siap ada yang tulis surat cinta lagi. Bagaimana dia berterima kasih dengan Al-Qassam, putrinya dilayan macam putri raja, subhanallah. Dan malah ada seorang budak yang dilaporkan oleh Israel sudah mati dibunuh, tiba-tiba masih hidup. Dan bila hidup, budak 9 tahun dia, siapa nama dia? Dan lepas tu ada satu wawancara TV Israel dengan kakak dia. TV Israel mengharapkan apa tuan-tuan? Yang dah kena tawan ni, dia mesti mengharapkan, oh kami dilayan kasar oleh tentera Al-Qassam. Tiba-tiba terbalik, dia kata dia layan dengan baik. Dan termasuk adik ni, dia kata sekarang ini kalau dia nak makan, dia akan pasti minta makanan tu diedarkan ke semua ahli keluarga dulu. Kalau dulu biasa makan-makan je lah kan. Tapi sekarang ni dia kata setelah kena tawan ni, dia akan bagi mak, ayah dulu dan sebagainya. Dan kalau orang tak ada, dia kata tolonglah makanlah sikit untuk saya dan sebagainya. Mereka, anak ini sudah macamnya berbagi makanan. Dia nak ajak apa nama? Dia tak suka makan sendiri-sendiri, tapi dia makan dengan secara yang dia nak makan beramai-ramai. So kita beri laluan pada Allah.
Kita sama perkenalkan sedikit. Tadi saya sebutkan tentang Doditan. Bila ditanya, adakah Jesus itu sama dengan Isa ibnu Maryam, Nabi Isa? Dia jawab betul. Dia jawab sama, cuma fahamannya berbeza. Baik, dia tunjuk juga Bible ya. Bila ditunjuk dalam Bible sebutkan tentang Isa itu, dia pesan ini Bible ya, ini bukan Injil. Jadi tuan-tuan, dia pesan ini Bible, ini bukan Injil. Kerana apa? Injil itu wahyu Allah. Injil itu kalam Allah, wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi Isa AS. Dan Nabi Isa AS tak ada buat catatan macam Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW bila setiap ayat turun ada catatan, ada dokumentasi dicatat, ada penulis-penulis wahyu. Dan penulis wahyu ini kumpulkan ya, dan catatan-catatan ini lengkap dari awal sampai akhir. Dan kemudiannya bila Nabi wafat, Umar Al-Khattab mencadangkan kepada Abu Bakar As-Siddiq supaya dimushafkan Quran. Dimushafkan macamnya dibukukan, dibukukan Al-Quran. Jadi waktu itu, dari mula-mula Abu Bakar tak setuju. Ini Nabi tak pernah cakap pun, Nabi tak pernah suruh, Nabi tak pernah sebut, tapi apa hal kena buat? Tapi Umar kata betul, Nabi memang tak suruh, Nabi tak pernah sebut. Tapi kalau kita tidak bukukan sekarang, apa hal nanti orang yang akan datang? Dia tak akan dapat tengok teks asal Al-Quran. Makanya Abu Bakar setuju dan dilantik sebuah jatuh kuasa, diketuai oleh Zaid bin Sabit ke, kalau silap minta dia, dan ada ahli panelnya, dan mereka tulis mula Al-Quran dengan cukup teliti. Termasuklah dari orang yang hafal dan sebagainya. Dan kalau kita tengok ayat yang pertama turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat yang kedua turun ialah ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir hingga surah. Tapi kenapa tengok Al-Quran mula-mula surah Al-Fatihah, ujungnya surah An-Nas? Ini adalah satu yang, adakah mereka yang susun itu pandai-pandai buat begitu? Tak. Yang mengaturkan begitu Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia malaikat Jibril, Quran ni macam ni sebagainya. Sebab itu kan kita diberitahu bahawa setiap bulan Ramadan Jibril akan turun semak bacaan Nabi. So bacaan Nabi itu adalah bacaan yang dah susun macam sekarang. Yang sebelum tu, yang masa sebelum lengkap. Dan pada terakhir ya, Ramadan terakhir dalam kehidupan Nabi, Jibril datang 2 kali. Semak bacaan Nabi 2 kali. Jadi bacaan Nabi yang macam mana? Ayat macam inilah. Yang mula dengan surah Al-Fatihah dan sebagainya, ayat demi ayat itu disusun yang macam sekarang ini, dan ujungnya ialah surah An-Nas. So yang ini tuan-tuan bukan mereka pandai-pandai buat, tidak ya. Ini adalah satu yang diaturkan oleh Allah SWT melalui malaikat Jibril dan sebagainya. Baik, kemudian akhirnya jadilah Al-Quran yang satu mushaf yang tulis. Tapi Quran masa tu tuan-tuan dia tak ada titik, tak ada apa, sebab orang tu masa tu hafal Quran. Masa itu tuan-tuan Quran tak perlu sebenarnya. Kalau orang masa tu semua orang hafal Quran. Tapi kita sekarang ni kalau tak ada Quran, masalah juga kita ya. Dan Quran ini disimpan, kemudian disimpan oleh Hafsah, dan kemudian pada zaman Osman pinjam naskah daripada Hafsah, dan kemudian ditulis 5 salinan untuk dihantar ke Kufah, Basrah dan sebagainya. Kerana waktu itu sudah ada orang yang baca Quran, dia ada kesilapan. Maknanya apa? Selain daripada yang ada catatan tadi yang pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ramai orang hafal. Jadi bila macam tu di Basrah orang baca lain sikit, di Kufah lain sikit dan sebagainya. Untuk menyelesaikan masalah itu, Osman pinjam naskah daripada yang valid daripada Hafsah, tulis beberapa salinan, hantar, dan minta Quran yang ditulis sendiri orang di Kufah, Mesir dan sebagainya, hantar ke Madinah dan dibakar. Betul ke tidak Osman bin Affan bakar Quran? Betul. Tetapi Quran yang macam mana yang dibakar? Quran yang ada kesilapan. Oleh kerana itu dibakar, kerana sudah digantikan dengan Quran yang valid, yang telah ditulis oleh satu kumpulan ahli jatuh kuasa yang dilantik oleh Abu Bakar As-Siddiq dengan cara yang sangat teliti. Tapi orang munafik buat apa tuan-tuan? Ni perangai orang munafik. Tengok ni Osman dah kafir, dia bakar Quran. Ni dah. Padahal Al-Quran yang dibakar itu Al-Quran yang salah dan sebagainya. Kan begitu kan? Itu perangai munafik lah. Dan sekarang tuan-tuan, Al-Quran kalau dalam kota Malaysia sentiasa dikawal oleh KDN, Kementerian Dalam Negeri. Setiap syarikat nak keluarkan Al-Quran, dia kena hantar dulu kepada KDN. KDN sudah ada ahli jawatan kuasa. Biasa kat ujung Quran tu ada nama-nama tu. Dan dia akan semak dengan teliti, mana yang salah tu dia potong, dia minta
betulkan balik. Dan saya pernah bukan betulkan, Bumi Restu ada nak cetak Quran. Jadi bila dah dapat daripada KDN tu, dia bagi kat saya untuk betulkan seperti mana yang dikehendaki oleh Kementerian Dalam Negeri. So kita tak bimbang, Quran yang ada dalam pasaran adalah Quran yang sudah betul, sudah ada semakan dan sebagainya. Baik, itu tuan-tuan. Jadi kalau Injil ni lain, Injil wahyu Allah kata Doditan, sedangkan ini Bible ini ditulis oleh manusia dan macam-macam cara penulisan. Kalau dalam Indonesia ada satu nama Lembaga Alkitab. Lembaga Alkitab inilah yang terbitkan Bible. Jadi kata Doditan, dia ada macam-macam versi tuan-tuan. Ambil satu versi yang diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Versi yang awal dalam tu ada tulis haram makan babi, kan? Tapi lepas tu dalam versi yang kemudian haram makan babi hutan, kan? Jadi tambah perkataan hutan. Jadi macam mana tuan-tuan? Bible boleh diubah-ubah. Sebab bila tulis haram makan babi, aku ingin nak makan babi ni. Tulis lagi Bible versi yang kemudian cetakan kemudian letakkan hutan. Jadi babi hutan. Jadi yang haram babi hutan aja. Jadi kalau babi tak hutan boleh makan. Ini masalahnya. Termasuklah apabila dijumpai Injil Barnabas. Apa benda Injil Barnabas yang dijumpai di Turki? Dan Injil Barnabas ni ialah sebenarnya bukanlah Injil original, tapi Barnabas ni seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditulis, dan dalam tulisan itu lebih baik daripada Bible yang lain yang itu ya. Dan tuan-tuan, kalau orang Kristian sekarang ni ramai orang Kristian bila baca Bible dia masuk Islam. Sebab dia kata antaranya ialah dalam Bible tak ada satu ayat pun yang menyebutkan Jesus pernah berkata akulah Tuhan, sembahlah aku. Tak ada. Dan ini ada peristiwa seorang padri, kita panggil padri lah, yang sangat hebat di Afrika Selatan. Dia bukan saja hebat di gerejanya, tapi dia berjaya mengkristiankan ramai orang. Satu masa balik kerja, dia singgah beli buah. Yang jual buah tu orang Islam. Jadi dalam masa dia beli tu, budak ni tanya, tuan orang Kristian ke, padri ke? Ya. Tuan, saya nak tanya satu soalan, boleh tak? Ya, silakan. Ini pun dia kata seronok juga. Kalau dia tanya ni, aku boleh ajak dia masuk Kristian. Dalam Bible ada tak menyebutkan bahawa Jesus pernah berkata aku telah Tuhan, sembahlah aku? Pertanyaan ini belum pernah orang tanya kepada padri ini. Jadi dia balik pun dia pun pening. Indonesia kata penasaranlah dengan soalan ini. Maka dia pun cari dalam Bible yang banyak-banyak. Padri ada banyaklah Bible. Sampaikan tak jumpa, tak ada satu ayat pun yang mengatakan Jesus pernah berkata akulah Tuhan, sembahlah aku. Tak ada. Sampai dia tertidur. Dan dalam tidurnya itu dia mimpi ada seorang laki-laki yang sangat tampan, panggil Ibrahim, mari sini. Mula-mula dipanggil tu buat tak tahu je. Sebab bukan nama aku bukan Ibrahim, dia kata. Tapi tengok kanan kiri tak ada orang. Aku kot. Tanya balik, Tuan panggil saya ke? Ya, aku panggil kau. Tapi nama saya bukan Ibrahim. Kau Ibrahim. Laki-laki dia kata nama kau Ibrahim. Laki-laki ni kata, ini cerita yang tadi ya. Dia kata, laki-laki ni kata, aku tahu kau sekarang ni sedang memikirkan tentang Tuhan kan? Kalau kau nak tahu memikirkan tentang Tuhan, nampak tu, hujung tu ada seorang laki-laki yang berjubah putih, berserban putih. Kau jumpa dia, kau tanya dia, Tuhan tu macam mana? Lepas tu dia dalam mimpi dia nak pergi jumpa, tiba-tiba dia terjaga, jadi dia tak jumpalah lelaki yang memakai serba putih tadi. Dan lepas tu fikiran dia dah kecabut dah. Sampaikan hari Ahad patutnya dia handle gereja, dia minta pembantu dia pun dah, iman dia dah goyah lah dengan iman Kristiannya. Dan matlamat dia nak cari orang yang berbaju putih, pakai serban putih. Dan tiba-tiba satu masa dia nampak orang yang berserban putih, baju putih, jalan, dia ikut belakang sampai di rupanya sampai masjid. Sampai masjid itu ada seorang laki-laki berserban putih, berbaju putih, dan ucap dia, selamat datang wahai Ibrahim. Dia pun terkejut juga. Macam mana kau tahu? Macam mana Tuan tahu nama saya Ibrahim? Dia tanya balik, Tuan pernah tak bermimpi ada seorang lelaki tampan yang beritahu Tuan nama Tuan Ibrahim, dan kalau Tuan nak tahu tentang Islam, tentang Tuhan, Tuan kena tanya orang yang berjubah putih, berserban putih. Ya betul ada. Saya lah yang serban putih tu. Merinding saya cakap ni. Maknanya yang laki-laki berada di masjid itulah yang dalam mimpi dia.
Jadi akhirnya lepas tu dia pun belajar tentang Islam sebagainya. Akhirnya dia masuk Islam, tuan-tuan. Dan ada satu video yang lain mengatakan seorang bekas pendeta, bekas padri yang mengislamkan 1000 orang jemaahnya di gereja. Sama ada orang yang sama atau tidak dan sebagainya. Ya, yang tadi dia tanya, laki-laki tanya, habis dalam mimpi saya itu ada seorang lelaki itu siapa? Maka itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu video yang lain, tuan-tuan, seorang yang nama Ibrahim mengislamkan 1000 orang Kristian. Kemungkinan juga Ibrahim yang ini, sebab dia kan ramai Kristian kan orang, dia ajak pergi gereja dan dia mungkin beritahu tentang yang sebenarnya, dia ajaknya mengucap. Ada satu video yang lain, seorang yang bekas padri nama Ibrahim, kerajaan Arab Saudi jemput dia datang ke Mekah untuk tunai haji dengan belanja daripada kerajaan Arab Saudi. Kalau betul lah 3 video itu orang yang sama. Bagaimana Allah Ta'ala sayangkan kepada seorang yang nama Ibrahim, dia menyebarkan Kristian dengan sangat hebat. Lepas itu Allah Ta'ala bagi dia mimpi jumpa Nabi Muhammad SAW. Akhirnya dia boleh Islam. Akhirnya dia mengislamkan ramai orang, mengucap syahadah dalam gereja, tuan-tuan. Jarang-jarang berlaku ya. Dan lepas tu dia dijemput untuk pergi ke Mekah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Sadaqallahul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Qahhar, sesungguhnya Engkau Maha menundukkan. Engkau menundukkan orang yang kafir dengan tanda-tanda kebesaran-Mu dan untuk menundukkan orang yang ingkar dengan kekuasaan-Mu. Engkau menundukkan matahari dan mengarahkannya, memancarkan cahayanya ke bumi. Engkau menundukkan planet-planet sehingga masing-masing beredar di atas orbitnya. Bulan dan matahari sudah berganti melaksanakan tugasnya untuk kepentingan kami dan seluruh alam. Ya Allah, ya Qahhar, jadikanlah kami sebagai hamba-Mu yang aktif, produktif, inovatif dan tidak pernah menyusahkan orang lain, lantaran yakin dengan suntikan sifat Al-Qahhar-Mu ke dalam jiwa kami, sehingga memberi kekuatan luar biasa bagi mengharungi hidup yang sukar dan sentiasa bertawakal kepadamu, kerana yakin Engkau akan membantu kami. Ya Allah, ya Qahhar, tundukkanlah nafsu makan kami yang sering berlebihan, nafsu tidur yang sering melebihi had, nafsu membeli belah yang sering membazir, nafsu berborak yang sering kali tersasar, juga nafsu bermewah yang sering menimbulkan kemurkaan-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.